Disinilah bermulanya langkah perjuangan. Ikrar Sangsaka Biru tersemat dalam menjunjung kalimah agung. Biarpun badai, guruh, dan ribut melarat, Pasak Panji tetap teguh demi petinggi. Setiap langkah dan gerak tiada untung, kerana medan menjadi saksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program 999 edisi 1 April 2014. Untuk peringatan semua, Selasa lalu genap 207 tahun penubuhan pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tidak dinafikan pengorbanan mereka amatlah besar dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan negara sentiasa terpelihara, dan mereka sanggup mempertaruhkan nyawa dan juga keselamatan diri bagi memperingati pengorbanan mereka. Kru 999 melawat dua keluarga anggota polis yang terkorban ketika bertugas. 1 Mac 2013, ia menjadi titik hitam dalam lipatan sejarah keselamatan negara. Peristiwa serangan kumpulan bersenjata pengganas di Lat Datu dan Semporna telah mengorbankan 8 anggota polis dan 2 anggota tentera. Walaupun sudah setahun berlalu, namun pemergian perwira Vet CC9, Asisten Superintendent Zulkifli Mamat, jelas meninggalkan kesan mendalam kepada keluarganya dan PDRM. Sikap suaminya yang kental dan komited dalam pekerjaan menjadikan beliau idola di kalangan rakan-rakan. Kalau dari segi kerja memang dia nak tugas yang mencabar. Contoh dia, dia cakap dia nak jadi polis, tapi dia nak jadi polis komando. Ibu Allahyarham mengakui sehingga kini dia tidak dapat melupakan kata-kata anaknya sebelum ke Lahad Datu. Nah tu, mau orang nak pergi Sabah nah tu. Malam ni nah tu. Malam mak. Makcik pun kata, Allah ngoh. Jauhnya nak tinggal mu. Nah tu, orang lagi sekejap mu nah tu. Orang yang sekejap dah tu. Baru balik nak balik terus lalu memuk dah tu. Menurut Azia, suaminya begitu bersemangat setelah mendapat panggilan tugasan itu. Berita kematian suaminya bersama rakan setugas Sarjan Sabarudin Daud telah tersebar di laman sesawang terlebih dahulu sebelum diketahuinya. Adik saya bagi tahu kata arwah kena tembak kan, tapi dia kata tak tahu betul orang yang tak pernah telefon saya tu, nombor-nombor tu jarang yang telefon tu, banyak yang telefon tapi saya tak angkat, satu pun saya tak angkat sebab saya takut nak dengar berita tu betul ke tak kan. Saya tak angkat, saya tunggu komando datang lah. Saya macam cakap sorang-sorang lah kan. Jadi kena reda kan. Masa tu saya nampak dunia tu macam lain lah. Setelah mendengar desas-desus mengenai pemergian anaknya, Ibu Allahyarham terus menghubungi menantunya di Ipoh. Makcik tak tengok lagi dah TV ni, muka makcik tak ada rumah, tak tengok. Makcik pun buka telefon duduk dari kain tu. Buka ambil telefon, hello. Hello 3 patah. Hello ya, dia kata, mu abang ngoh tak ada tahu mana lah. Jenazah perwira yang terkorban diterbangkan dari Lat Datu ke pangkalan TUDM Subang pada 2 Mac 2013. Sejak pemergiannya, pelbagai pingat dan sumbangan diterima pewaris wira ini.
Ini adalah tanda penghargaan yang diberikan oleh Kerajaan Sabah kepada isteri beliau sempena memperingati jasa arwah mempertahankan negara daripada serangan pengganas di Lahad Datu. Walaupun anak ketiganya yang baru berusia 6 bulan, Nur Akib Syahid, disahkan mengidap jangkitan kuman pada paru-paru, namun semangat kental suami sentiasa dicontohi dan tersemat dalam sanubari ibu tunggal ini bagi membesarkan anak-anak. Alhamdulillah lah, dengan bila saya tengok wajah anak-anak lah, saya mula kuat balik. Lepas melahirkan yang ketiga tu, lagi saya bersemangat. InsyaAllah kalau kata suatu hari anak saya nak jadi seorang polis, saya bagilah. Sebabnya macam arwah pesan dengan saya lah, jangan risau kalau ajar tu mana-mana pun ada. Seminit tak cepat, seminit tak lambat, Tuhan akan ambil juga. Sebagai seorang isteri, saya rasa bangga mempunyai seorang suami yang sanggup berkorban untuk negara. Malah, topi milik Allahyarham juga sering dipakai anak sulung dan keduanya, Nur Akmal Amiruddin 6 tahun dan Nur Muhammad Akil 2 tahun sebagai pengubat rindu kepada ayah mereka. Ayah mana ayah? Ayah atas. Wirawan negara, jasamu, baktimu dan pengorbananmu akan terus dikenang. Sebab masa itu, bila kenangkan semasa dua wira kita bertarung nyawa di Sentosa. Kau wiraku tika telah bersemadi mati segalanya. Mati semuanya. Mati kerana penderhaka durjana. Perwiraku, percayalah pergimu. Percayalah matimu. Percayalah hilangmu. Begitulah rintihan sajak Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Kamaruzzaman Mamat yang sebab dengan pemergian seorang daripada anak buahnya yang gugur ketika bertarung nyawa di Taman Sentosa Kelang. Arwah Raja Aizam bin Raja Mohit, dia adalah seorang yang tegas. Selain daripada itu, dia disenangi oleh rakan-rakan dia yang kerana kerenah dia, memang dia tak banyak kerenah. Jadi teman-teman seperjuangan dia memang menyukai atau menghormati di atas tingkah laku yang ditunjukkan oleh arwah Kopral Raja Aizam. Sekitar jam 4 pagi, Allahyarham serta rakan setugasnya Kopral Aidil Mustafa bertarung nyawa ketika menjalankan tugas. Dalam kejadian di lorong Yusof Shahbudin 44D itu, mereka diserang 5 orang warga asing di mana 3 daripadanya adalah wanita. Aizam telah ditetak di kepala sehingga menyebabkan kematian. Pada tanggal 4 Mac lalu, di sinilah lokasi di mana Allahyarham Kopral Raja Aizam Raja Mohit meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak apabila beliau dikatakan dibunuh dengan kejam oleh 2 orang warga asing yang dikatakan tiada dokumen pengenalan diri. Isterinya mengakui pemergian suaminya begitu perit bagi mereka sekeluarga. Cakap dia akan bekerja sehingga akhir hayat dia. Dia akan bekerja dan bekerja. Dia memang suka sangat dengan kejaya dia sebagai seorang anggota polis. Perasaan hibanya turut dirasai anak-anak yang kehilangan insan bergelar ayah. Nak nangis pun tak boleh, kalau kita nangis mata darah sekalipun dia tak akan kembali. So kita redalah dia pergi macam tu. Dia pergi waktu dia bertugas walaupun orang anggap dia kaca, bagi kita orang dia pemata. Dia hero dalam hati kita orang. Tanggungjawab ketua keluarga kini dipikul anak sulungnya Raja Muhammad Rafiq Raja Aizam. Walaupun berat hati saya nak tinggalkan, tapi saya buat seorang macam saya dapat kebuatan.
Kehilangannya turut dirasai oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Syukri Dahlan. Pengorbanannya dianggap menjadi pemangkin kepada anggota lain untuk menghadapi cabaran dalam tugas. Dengan kejadian ini saya pasti bahawa semua anggota polis merasa simpatilah. Tetapi ini tidak melemahkan semangat kita. Ya, kita tidak sepatutnya melemahkan semangat kita untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kita. Kita maklum bahawa tugas kita semakin hari semakin mencabar. Bersempena Hari Polis ke-207, PJRM turut memberikan anugerah posthumous kepada Allahyarham atas keberanian beliau dalam menjalankan tugas. Walaupun suspeknya telah ditumpaskan, pemergian seorang suami, bapa dan wira negara ini tetap kekal abadi dan tidak akan kembali lagi. Ku doakan rohmu darjatnya sama pejuang agama. Semadilah pejuangku selama-lamanya. Amin. Pasukan elit Sting atau Special Tactical Intelligence Narcotic Group ditubuh khas untuk memerangi jenayah dadah secara habis-habisan. Raja Dadah atau Kingpin menjadi sasaran utama termasuk aktiviti penyeludupan, pemprosesan dan pengedaran dadah melibatkan kuantiti yang banyak. Sting juga dibahagikan kepada 3 unit iaitu unit penyerbu, sniper dan pemeriksaan serbuan. Anggota terpilih menerima latihan di dalam negara dan melanjutkan latihan dengan agensi narkotik di Taiwan, Hong Kong, Perancis, Thailand dan Amerika Syarikat. Ketiga-tiga unit ini mempunyai peranan tersendiri namun mempunyai hubung kait rapat untuk memastikan setiap operasi berjalan lancar. Kita mempunyai elemen-elemen seperti mana pihak Cawangan Khas itu mengumpul seberapa banyak maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pengedar-pengedar dadah yang ada di Malaysia dan juga pengedar-pengedar yang datang daripada luar negara. So sebab itulah kita mempunyai pegawai yang boleh kita blend. Mana di sini mereka ni dapat mengumpulkan maklumat-maklumat tadi untuk mengenal pasti sasaran-sasaran dan dikonfirmkan pula dengan teknikal yang kita ada tadi sebelum kita menggerakkan elemen striking tadi. Diketuai 2 timbalan komander berpangkat Senior Assistant Commissioner seramai 61 pegawai dan 138 anggota direkrut melalui sesi pemilihan yang ketat. Tugas Sting adalah untuk mengenal pasti kawasan hitam pengedaran dadah untuk diputihkan. Jenayah narkotik yang semakin canggih sama sekali tidak memberi masalah kerana pasukan ini dilengkapi gadget khas dan kelengkapan canggih. Pengedar dan penyeludup dadah dari negara asing turut tidak terlepas dari pemantauan Sting. Aktiviti penyeludupan dadah dan senjata api ke Malaysia akan dikesan di seluruh negara. Makmal haram memproses dadah juga tidak terkecuali dalam pemantauan Sting. Sting dianggap inisiatif terbaru PJRM dalam memerangi penularan gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Komuniti sejahtera komitmen kami, itu janji PJRM sempena ulang tahunnya yang ke-207. Ketenteraman awam, jenayah dan integriti antara aspek yang difokuskan. Ikuti laporan Sang Saka Biru dan juga sambutan Hari Polis minggu lalu yang disediakan wartawan Muhammad Nafikri, Muhammad Taib. Digelar sebagai Sang Saka Biru, bendera rasmi Polis Diraja Malaysia menjadi tanda semangat juang para satria demi menjaga keamanan negara. Ia merupakan lambang kesetiaan kami kepada raja, bangsa dan negara. Setiap apa yang kami lakukan adalah berfokus menegakkan keamanan negara. Dan itulah peranan kami. Wa'ima apa sekalipun yang akan berlaku, tanggungjawab yang diletakkan di bawah kami itu perlu kami tegakkan seperti mana kami menegakkan panji-panji kami, bendera kami Sang Saka Biru. Simbolik menjelaskan pendirian pasukan keselamatan nombor 1 negara itu sejak ia mula diperkenalkan. Warna biru itu sendiri melambangkan kesetiaan kami kepada bangsa dan negara. Disiplin yang ditanam di kalangan pegawai, anggota
segenap peringkat membuktikan bahawa kesetiaan kita, jiwa kita adalah semata-mata untuk kepentingan negara. Di sebalik sang-sangka biru yang terpampang di hampir setiap kawasan pelaksanaan undang-undang, ia sebagai satu simbol kredibiliti seorang pegawai mahupun anggota polis di Raja Malaysia. Menyuntik semangat patriotik, imej harimau turut membawa maksud keberanian serta ketangkasan pasukan ini. Lambang, bintang dan bulan yang terdapat pada logo PDRM melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara. Imej mahkota pula menjadi simbolik sanjungan pasukan keselamatan itu kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di atas pengurniaan gelaran diraja. Lambang keris dan kelewang yang bersilang menandakan semangat kepahlawanan sejajar dengan moto pasukan ini, iaitu ketinggian semangat serta keazaman. Bukan sekadar panji-panji, ia turut menjadi pemangkin semangat dan moral pasukan PDRM untuk membantras aktiviti jenayah. Sebagai penggerak nadi keamanan negara, semangat dan kibaran Sangsaka Biru akan terus menjadi kemegahan setiap anggota PDRM. Bagi dua tonggak utama PDRM, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Bakri Muhammad Zinin sentiasa mengharapkan yang terbaik untuk menjamin keamanan negara. Berlandaskan visi dan misi yang dijunjung, PDRM akan terus berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada masyarakat, dan ini dapat dimanifestasikan melalui tema sambutan tahun 2014 ini, iaitu Komuniti Sejahtera Komitmen Kami. Selari dengan tema Hari Polis pada tahun ini, daripada mula kewujudan kita 207 tahun yang lalu sampai sekarang, kita sacrifice ourselves, our life untuk memastikan keselamatan masyarakat, keselamatan negara terjamin. Dan kami berjanji untuk meneruskan perjuangan kami menjaga keselamatan dan kepentingan negara. Pasukan Polis Diraja Malaysia secara rasminya menyambut penubuhan organisasi itu yang ke-207 tahun pada 25 Mac lalu. Persembahan kawat dimulai seawal jam 7 pagi dengan penampilan lebih 200 anggota dan pegawai PDRM. Bertemakan konsep Komuniti Sejahtera Komitmen Kami, sambutan kali ini lebih memfokuskan hikmat PDRM bagi kepentingan awam. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Zahid Hamidi turut hadir menyaksikan komitmen yang dipersembahkan pasukan PDRM untuk membasmi jenayah. Saya meletakkan 3 fokus utama untuk dicapai. 3 fokus tersebut adalah ketenteraman awam, mengurangkan jenayah dan pemantapan integriti dalam pasukan. Matang dengan usia PDRM, pasukan yang dipimpin Tan Sri Khalid Abu Bakar ini menampilkan 3 unit baru, iaitu Sting, Staff Hawk dan pasukan Op Cantas Khas yang dianggotai pasukan elit PDRM. Persembahan demonstrasi oleh pasukan gerak khas berjaya mencuri perhatian hadirin. Mencuri perhatian aksi akrobatik unit udara PDRM dengan menggunakan helikopter Bell Long Ranger. Bagi mengiktiraf jasa dan pengorbanan anggota serta pegawai PDRM, anugerah kenaikan pangkat diberi kepada mereka yang mencapai prestasi terbaik. Turut menerima anugerah kenaikan pangkat adalah Inspektor Muhammad Hasnal Jamil dan Inspektor Azra Nur Syafri Ramli yang terlibat secara langsung dalam Op Daulat di Sempurna tahun lalu. Kini mereka bergelar Assistant Superintendent. Komited melakukan tugas dalam pelaksanaan undang-undang, ia sejajar dengan konsep sambutan Hari Polis tahun ini. Hubungan kita dengan komuniti, dengan masyarakat, dengan rakyat jelata mesti diperkukuhkan. Saya tahu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih, jasamu tetap akan dikenal. Demi mencapai kemakmuran dan keamanan negara, menabur bakti pada nusa bangsa menjadi nilai-nilai yang diterap kepada setiap anggota PDRM. Pelbagai usaha dilakukan PDRM demi memastikan aktiviti jenayah dapat dibantras sepenuhnya dan semoga keringat anda terus dihargai.
Seperti biasa, sebarang perkongsian maklumat boleh dilakukan menerusi laman Facebook kami seperti yang tertera. Saya Hadin Hussein mewakili tim penerbitan 999. Assalamualaikum dan salam.